kita akan melaksanakan tindakan lebih agresif ke atas mereka-mereka yang berhasrat untuk memecah atau melanggar perintah publik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, anda bersama saya Anim Izzati dalam 999, program mengenai jenayah nombor 1 di Malaysia, edisi 31 Mac 2020. Saudara, arahan hanya satu orang dalam satu kenderaan jelas tidak diambil peduli oleh sekumpulan individu yang menaiki kereta di Lebuh Raya Karak. Tindakan agresif mereka dengan merempuh sekatan jalan raya turut memakan diri apabila kesemuanya berjaya ditahan dan didakwa di Mahkamah Magistrate Selayang. Wartawan Tun Hizami Hashim mengikuti prosiding kes itu. Gara-gara melanggar perintah kawalan pergerakan dan bertindak agresif dengan melawan pihak polis, 7 lelaki berusia 21 hingga 42 tahun dihadapkan ke mahkamah. Tiga rakan antara 7 lelaki yang ditahan kerana melanggar perintah kawalan pergerakan di mana mereka memecut laju di Lebuh Raya Karak melepasi sekatan jalan raya dan kesemua mereka mengaku bersalah dan diperintahkan menjalani hukuman penjara dari 2 hingga 3 bulan. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan dan Peraturan 7 Peraturan Pencegahan dan Penyakit Berjangkit 2020. Tindakan sekumpulan remaja yang bermain bola tanpa menghiraukan perintah kawalan pergerakan PKP mengundang padah apabila kesemua mereka diberkas di Pulau Tikus, Pulau Pinang. Kena semua main bola, tengok bola nampak ni. 7 lelaki berusia antara 23 hingga 56 tahun itu diberkas ketika anggota polis sedang melakukan pemantauan melalui kawasan padang terbabit. Taklah arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Kita 10 hari sudah berlembut dah. Kita dah bagi nasihat. Sekalian nasihat kita dah bagi dah. So kenapa kita nak ikut? Kita datang hari-hari bagi nasihat. Mereka memberi alasan kononnya hanya keluar seketika bersama rakan-rakan di kawasan kejiranan. Mereka yang tidak memakai topeng penutup hidung dan mulut itu dikesan berada di luar rumah pada jam 6.30 petang. Turut diberkas seorang lelaki yang sedang berjoging berdekatan kawasan padang. Kesemua mereka kemudian dibawa ke Balai Polis Pulau Tikus dan direman selama 4 hari untuk tindakan lanjut. Pergerakan sebuah kereta yang mencurigakan telah menarik perhatian anggota polis yang sedang melakukan pemantauan PKP di Georgetown, Pulau Pinang. Sebaik ditahan untuk pemeriksaan, polis mendapati kereta jenis pacuan 4 roda itu dipandu oleh seorang lelaki yang seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Penggeledahan polis telah membawa kepada penemuan dadah jenis heroin yang disorok di dalam plastik klinik perubatan, kononnya bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Jumpa dah dadah. Sampai. Apa alasannya pula? Hasil pemeriksaan selanjutnya ke atas lelaki terbabit telah menemukan 6 biji pil disyaki Aramin 5 yang disorok di poket belakang seluarnya. Suspek telah dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut untuk saringan air kencing dan hasil ujian mendapati suspek positif dadah jenis morfin. Bukan sahaja tidak patuh kepada PKP, malah aktiviti jenayah di sempadan negara masih giat dijalankan. Agensi Kawalan Sempadan Malaysia, Exxon berjaya mematahkan kegiatan menyeludup 1,050 liter minyak petrol tanpa lesen di Tumpat Kelantan minggu lalu. Pada jam 6.30 petang itu, anggota Exxon yang sedang dalam rondaan menemui sebuah kenderaan dalam keadaan yang mencurigakan. Sebaik ditahan, pemandu bertindak melarikan diri dan meninggalkan kenderaannya yang berisi tong minyak petrol di bahagian belakang tempat duduk. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961.
Sepanjang tempoh PKP, Exum sebagai pelaksana di barisan hadapan bergerak aktif dalam mengawal dan memantau sempadan negara. Malah ada kes yang berjaya dipatahkan melibatkan penyeludupan di sempadan negara seperti daun ketum. Dan kita setakat ini berlangsungnya PKP, orang-orang Exum, anggota-anggota Exum bertugas non-stop. Exum akan membuat pemantauan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tindakan seorang wanita memuat naik status menghina polis diraja Malaysia di laman sosial hanya membawa padah apabila dia berjaya ditahan oleh anggota Ibu Pejabat Polis Daerah Pendang, Kedah. Menurut laporan, wanita terbabit dikatakan marah selepas anggota polis menasihatinya untuk pulang ke rumah. Kejadian yang berlaku pada hari ke-10 Perintah Kawalan Pergerakan itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Suspek berjaya dikenal pasti berdasarkan maklumat yang diterima anggota Ibu Pejabat Polis Daerah Pendang dari seorang pengadu di media sosial. Wanita berusia 20 tahun yang bekerja sebagai pembantu kedai makan terbabit ditahan di rumahnya pada Jumaat lalu. Dia kini diperintah sambung tempoh reman selama 2 hari hingga Selasa oleh Mahkamah Magistrat Alustar, Kedah. Kes disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. 12 orang lelaki berusia 26 hingga 56 tahun ditahan reman selama 4 hari dipercayai melanggar Perintah Kawalan Pergerakan di sekitar Kepala Batas dan Butterworth. Menurut laporan, mereka ditahan di 3 lokasi berbeza kerana enggan beredar walaupun telah diberi amaran anggota polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan dan Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Seorang lelaki mengambil kesempatan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dengan mencuri 80 biji mempelam harum manis berjumlah RM500 di sebuah ladang sekitar mata air Perlis. Lelaki berusia 48 tahun itu walau bagaimanapun berjaya ditahan anggota Ibu Pejabat Polis Daerah Arau di sebuah rumah di Taman Putra Hyde, Arau. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan kerana mencuri. Seorang perunding kardiologi mengaku tidak bersalah atas 2 kesalahan melanggar Perintah Kawalan Pergerakan di sekitar Georgetown, Pulau Pinang. Menurut laporan pertama, dia didakwa menghalang tugas penguatkuasa Majlis Bandaraya Pulau Pinang daripada menjalankan tugasnya di Taman Bandaraya. Lelaki berusia 60 tahun itu bagaimanapun melakukan kesalahan kedua, meninggalkan rumahnya ke lokasi dalam lingkungan kawasan jangkitan COVID-19 pada hari yang sama. Dia didakwa mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan dan Seksyen 3-1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 2020. Yang apa dah? Takkan sampai 2 orang nak pergi ni. 2 orang dah cukup. 1 orang dah cukup. Satu family 1 orang saja.
Seorang lelaki sanggup menggadai nyawa dengan terjun ke laut setelah terkejut disergah pihak polis. Dalam operasi itu, lelaki terbabit bersama 13 yang lain dipercayai sedang melepak di sebuah pondok tanpa menghiraukan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ikuti kisah selanjutnya dalam Ops COVID-19 yang dijalankan Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut, Pulau Pinang. Rondaan dan pemantauan dipergiatkan lagi bagi mengesan individu yang masih ingkar dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Di Jelutong, Pulau Pinang, sepasukan anggota daripada IPD Timur Laut menyerbu ke beberapa lokasi panas yang dipercayai masih ramai individu yang berlegar di luar kawasan rumah. Rondaan di kawasan rumah pangsa ini telah menemui 3 orang lelaki yang sedang berhimpun di kawasan parkir motosikal. Apabila didekati pihak berkuasa, mereka mendakwa kononnya sedang menunggu rakan untuk mengambil komputer riba. Okey, sekarang Aran, apa dia? Adakah ambil laptop tu adakah perkara penting kan buat? Betul tak cakap? Perkara penting tak? Memang dia tengok saya kerja memang ambil. Kalau untuk tujuan apa? Penting sangat lah. Buat kerja grafik designer. Kesan bila dah polis tahan, datang laptop dah ke atas. Sepatutnya kalau hang datang nak ambil laptop, mesti dia bawa tu laptop lah. Betul tak saya cakap? Logik akal lah. Bukan kita nak menafikan. Jangan nak create satu benda itu yang hampa rasa benda ni macam permainan. Tak payah nak create. Ketiga-tiga lelaki berusia 21 tahun itu kemudian dibawa ke balai polis untuk siasatan lanjut. Berbeza kisahnya di pondok nelayan ini. Sekumpulan lelaki yang dipercayai sedang melepak di kedai makan lari bertempiaran sebaik diserbu pihak polis. Namun beberapa lelaki sempat diberkas ketika cuba meloloskan diri. Panik sebab terlihat pihak berkuasa. Seorang lelaki cuba bersembunyi di kawasan rumah jeti ini. Tanpa diduga, dia kemudiannya terjun ke dalam laut semata-mata ingin mengelak diri daripada diberkas. Tiga belas lelaki diberkas kerana berhimpun di luar kediaman tanpa tujuan penting. Meskipun pelbagai alasan diberikan, mereka jelas didapati melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Saya tahu dah semuanya, saya pasti semuanya tahulah arahan ni. Tak boleh keluar ke rumah, duduk berlonggok, melepak-lepak. Tak tentu hala, kena duduk dekat rumah. So hari lagi kami dapati kamu duduk berlonggok tanpa sebab. Tak boleh, salah. Kesemua yang ditahan berusia antara 21 hingga 70 tahun dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut untuk siasatan lanjut. Pasukan Gerakan Am PGA Batalion 7 memperketatkan kawalan sempadan Malaysia-Thailand dalam mencegah penularan wabak COVID-19 di negara ini. Pertambahan seramai 86 orang anggota dilakukan dengan jumlah keseluruhan 458 orang berkawal di ketiga-tiga kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan di Rantau Panjang, Pengkalan Kubo dan Bukit Bunga. PDRM di ICK berbentuk pemeriksaan di pintu masuk dan keluar agar tiada pelanggaran terhadap Perintah Kawalan Pergerakan berlaku serta memastikan pelaksanaan kawalan ini berjalan lancar tanpa sebarang permasalahan. Setiap kenderaan yang keluar masuk akan diperiksa tujuan memasuki negara Thailand ataupun Malaysia dan juga dokumen perjalanan mereka akan diteliti dan diperiksa untuk pastikan tiada pembolosan berlaku. Sepanjang tempoh PKP dilaksanakan, aktiviti penyeludupan haram semakin berkurangan. Namun masih ada yang berdegil meneruskan aktiviti jenayah itu dan menunggu peluang untuk membolosi sempadan negara walaupun di saat krisis. PGA terus melakukan rondaan motosikal, berkereta dan rondaan jalan kaki RJK di sekitar kawasan panas di samping memantau pergerakan orang ramai. Kaedah ini juga digunakan bagi mengelak orang ramai daripada menggunakan pengkalan haram sebagai transit sebelum diseluduk.
Bagi memperketatkan lagi kawalan di sempadan Malaysia-Thailand, PGA turut melaksanakan kawalan di 88 pengkalan haram di sekitar Rantau Panjang, Jeram Perdah dan Pengkalan Kubur, Kelantan. Ops COVID-19 dimantapkan lagi dengan pemantauan udara menggunakan drone. Kecanggihan aset ini memberi kesan lebih efektif dalam memastikan masyarakat mematuhi perintah kawalan pergerakan. Pemantauan di beberapa kawasan panas di sekitar ibu negara dilaksanakan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Seri Mazlan Lazim turut disertai wartawan Tun Hizami Hashim. Kerajaan telah memutuskan tempoh perintah kawalan pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Susulan pengumuman oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Pahlawan Mazlan Mansor mengatur strategi dalam meningkatkan operasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Selagi masyarakat tidak akur dengan arahan ini, kita akan melaksanakan tindakan lebih agresif ke atas mereka-mereka yang berhasrat untuk memecah atau melanggar perintah hukum ini. Sekiranya tak boleh regularize yang boleh sesuai dengan keadaan semasa ini, maka sudah tentu KP ini dapat dilaksanakan dengan baik bagi mengelak mereka-mereka ini dikenakan tindakan lebih keras, iaitu ditangkap sebagainya sekiranya masyarakat masih lagi tidak faham. Jangan cabar PJRM. Ops COVID-19 melangkah setapak lagi ke hadapan dengan melaksanakan pemantauan dari udara ke atas kawasan zon merah yang dipenuhi orang awam ketika PKP dilaksanakan. Selain daripada 51 buah sekatan jalan raya yang diadakan di sekitar Kuala Lumpur dan juga pemantauan secara mobile menggunakan unit MPV dan juga URB, pihak polis turut mengambil inisiatif dengan menerbangkan aset drone bagi memantau keadaan jalan raya di sekitar Kuala Lumpur ketika PKP dilaksanakan. Dan ketika ini jam 4 petang, kami sedang memantau keadaan lalu lintas di Jalan Ceras ini. Penerbangan drone ini dilakukan oleh anggota PDRM dari Unit Pasukan Gerakan Udara Bukit Aman bermula jam 7 pagi hingga 6 petang. Berapa jauh dan berapa ketinggian drone ni boleh pergi tuan? Okey, drone ni boleh naik sehingga ketinggian 500 meter. Jarak kawalan dia boleh sejauh 3 km daripada tempat dia take off lah. Pemantauan menggunakan drone lebih efektif kerana aset ini dilengkapi alat teknologi pengesan haba dan pembesar suara. Perhatian. Perintah kawalan pergerakan sedang berkuasa. Sila balik dan duduk di rumah jika tiada urusan penting. Jaga jarak 1 meter antara satu sama lain. Jika ingkar, anda boleh diambil tindakan di bawah peraturan 7 dengan denda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim, pihaknya berjaya menahan 3 individu yang mengingkari peraturan PKP sejak Ops COVID-19 dijalankan secara menyeluruh termasuk menggunakan drone. Drone ni boleh pergi ke kawasan yang lebih tinggi dan juga tempat yang lebih meluas lah. Drone ni lebih pada memberi hebahan kepada mereka yang masih lagi tidak mematuhi perintah kawalan pergerakan ni. Dalam penggunaan drone ni untuk kita nak menyuraikan ataupun menyuruh orang ramai balik rumah dan juga duduk di rumah. Hebahan ni perlu didengar oleh mereka yang berkenan supaya mereka ni akan terus balik ke rumah. Itu penting . Pemantauan menerusi drone mendapati keadaan di beberapa laluan sekitar ibu negara didapati sesak khususnya pada waktu pagi dan petang. Ini dari mana? Saya dari Helmi pergi bank. Balik kerja ke? Balik kerja Apa ni approval kan? Surat majikan lah. Surat ni kebanyakan ada surat majikan lah. Jadi kalau tidak ada keperluan dan juga
bukan essential service, kita suruh orang duduk di rumah. Walaupun telah 2 minggu PKP dilaksanakan, masih terdapat segelintir individu yang keluar melebihi 1 orang dengan alasan tidak munasabah. Kenapa? Tujuan apa dia kata? Takkan sampai 2 orang nak pergi ni. 2 orang dah cukup, 1 orang dah cukup. Satu family 1 orang saja boleh keluar. Di negeri lain kan, dia orang banyak masak sendiri. Di KL ni dah biasa dengan makan di restoran. So dia orang bila jadi macam ni, dia akan pergi ke restoran, dia orang beli bungkus dan bawa balik. Itu pergerakan tu ada. Kenderaan awam yang hanya dibenarkan beroperasi pada jam 6 pagi hingga 10 pagi dan 5 petang hingga 10 malam turut diperiksa oleh pihak berkuasa. Masa dia orang naik bas ni, cik kena nasihatkan dia orang lah. Supaya jarakkan. Selang satu baris lah kalau boleh. Jangan duduk dekat-dekat. Dan pastikan dia orang pakai mask lah. Kita pun ada maklum pada dia orang untuk memakai mask lah. Duduk ni lah, kadang-kadang kita tak boleh nak kawal juga. Sebab dia orang suka kadang duduk bersama-sama kan. Kita ada maklum pada dia orang. Ya, terima kasih Okey, baik. Terima kasih. Ni nak pergi mana? Balik. Balik kerja. Kerja di mana? Segambut dalam Kiara Masayuria. Sekarang balik ke mana? Balik rumah. Balik rumah. Lain kali naik bas nanti, make sure jarak tu. Jarak. Selang satu baris lah kalau boleh. Satu baris. Pakai topeng, pakai mask. Terima kasih. Datuk Seri Mazlan turut mengambil kesempatan menyumbang makanan dan sejadah kepada anggota penguatkuasa yang bertungkus lumus mengawal keadaan di sekitar ibu negara sepanjang tempoh PKP. Mereka ni bertugas 24 jam. Satu-satu masa ni ianya sebanyak 500 orang lah. Campuran di antara PDRM dengan pihak ATM. Kerja keras pihak berkuasa dalam menjalankan tugas jelas berkesan kerana indeks jenayah di Kuala Lumpur mencatatkan hanya 48% sepanjang tempoh PKP berlangsung sejak 18 Mac lalu. We are ready to serve. Di dalam undang-undang pun menyebut bahawa we are deemed to be on duty 24 hours. Ini ialah ruh, spirit yang kita bagikan kepada semua pegawai anggota kita. Kita cekal tabah dan kita lihat kepada kita punya perjuangan PDRM ialah untuk menentukan keselamatan dan keteraman awam, kesejahteraan masyarakat ini terjamin. Itulah iktizam kita. Tidak lain daripada itu. Ikhlas daripada PDRM. Pemantauan secara menyeluruh termasuk dari darat dan udara akan terus dipergiatkan demi menjaga keselamatan dan kesihatan masyarakat daripada dijangkiti wabak COVID-19. Saya jaga Selangor, belum tertangkap perempuan lagi. Kamu sayang polis bila kamu buka, polis tak kamu tutup kalau saya kena betul lah tu jawab. Kau nak ikut satu undang-undang.
Beg tangan seorang wanita dipercayai seorang pembantu jururawat di sebuah hospital swasta diragut ketika pulang ke rumahnya di Bandar Baru Rawang, Selangor. Dalam kejadian sekitar jam 7.50 malam itu, mangsa difahamkan sedang membuka pintu pagar rumahnya sebelum didatangi penjenayah dari arah belakang. Insiden berlaku dengan pantas, namun sempat dirakam oleh beberapa kamera tertutup CCTV di lokasi kejadian. Video ini mendapat perhatian netizen dengan lebih 1,000 perkongsian dan hampir 500,000 tontonan di laman sosial Facebook. Meskipun kerajaan telah mengisytiharkan perintah kawalan pergerakan, namun terdapatnya individu yang tidak bertanggungjawab melakukan kegiatan jenayah pada tempoh ini. Dan Encik Johari di antara mereka yang telah pun menonton video viral ini dan berpendapat bahawa kita perlu menitik beratkan keselamatan tidak kira di mana saja kita berada. Assalamualaikum Encik Johari. Boleh kongsikan bersama kita apakah tindakan yang perlu kita lakukan untuk memastikan keselamatan kita? Okay, dalam keadaan negara kita menghadapi krisis COVID-19, so, sebagai orang ramai kita perlu berhati-hati dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Dan terutamanya bila waktu gelap, dia tak boleh ambil mudah lepas balik daripada bekerja kan. Kalau boleh dia minta bantuan rekan dia keluar dari rumah, minta turun sekejap untuk menemani dia lah. Macam-macam boleh berlaku bila keadaan lengang, waktu gelap lagi ya. Memang kena perlu berhati-hati lah, terutama keadaan sekarang ni COVID-19 ni. Tak ada orang di keliling tu, memang tak ramai. Semua baru di rumah, tapi tak tahu di luar kawasan kita tak tahu kan. Baik, Cik Zafira di antara mereka yang telah pun menonton video viral ini dan cukup khawatir dengan penularan wabak penyakit berjangkit COVID-19. Cik Zafira, apa? Apa pendapat Cik Zafira berkenaan dengan penularan wabak ini disebabkan oleh jenayah yang dilakukan? Saya nampak daripada yang berkaitan dengan virus yang merebak sekarang lah. Perompak dengan mangsa bersentuhan dan kedua-duanya tidak pakai perlindungan, mask dengan glove ke. Dua-duanya tak ada. So risiko untuk berjangkit melalui sentuhan tu tinggi. Jangan disebabkan ketamakan kita tu, kita merisikokan diri sendiri dan orang lain. Ingat, virus ini sangat jahat. Bukan virus yang ringan-ringan. Suspek pemegang kad Pesuruhjaya Bangsa-Bangsa Bersatu Bagi Pelarian atau UNHCR dilaporkan telah ditahan oleh pihak polis. Virus 999 merujuk Ketua Polis Daerah Gombak, ACP Arifai Tarawih bagi perkembangan terkini kes. Ya, kejadian berlaku pada 23 hari bulan Mac yang lalu. Selepas menerima laporan daripada mangsa, pihak PD Gombak telah mengadakan task force lah untuk mengesan dan bertindak atas maklumat pihak polis. Kemudiannya pada 25 hari bulan telah dapat menangkap suspek ini berhampiran dengan kawasan tempat kejadian, iaitu dia kawasan Bandar Putra Rawang lah. Suspek ini berumur 20 tahun dan bekerja di Pasar Borong Kuala Lumpur. Hasil dari tangkapan tersebut, suspek ini telah menunjukkan di mana barang atau beg yang telah disamunnya dicampakkan. Dan kita dapat recover balik kad pengenalan, kad bank, dompet, beg dan juga dokumen-dokumen penting yang telah disamun pada kejadian tersebut. Kini suspek masih lagi dalam tahanan reman, direman selama 7 hari bermula pada 26 hari bulan Mac sehingga 1 April. Tambahnya, rakaman CCTV yang jelas dan berkualiti beserta kuasa penularan video terbukti amat membantu pihak polis dalam pengesanan suspek. Dengan adanya penguatkuasaan berterusan selama 24 jam di APD Gombak ini, mengadakan sekretariat jalan raya, mengadakan operasi-operasi pematuhan dan juga rondaan-rondaan 24 jam. Jelas memang tidak dinafikan lagi bahawa peratusan jenayah menurun drastik, terlalu drastik daripada biasa berlaku 10 kes, sekarang berlaku 1-2 kes saja. Ini menunjukkan penurunan yang ketara, menunjukkan bahawa jenayah itu kurang dan penguatkuasaan perintah kawalan pergerakan ini amat efektif dalam membendung kegiatan jenayah. Hasil siasatan mendapati bahawa suspek memiliki 2 rekod jenayah lampau dan kes kini disiasat mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan kerana meragut yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum selama 14 tahun dan denda atau sebatan.
tak ada nama je, tak boleh kena ada nama baru boleh ikut. Okey, sila U-turn balik di sini Dalam tempoh 1 jam, lebih 10 buah kenderaan diarah berpatah balik ke kediaman masing-masing setelah gagal memberi sebab munasabah untuk meneruskan perjalanan. Pemantauan jam 5 petang dilakukan kru 999 pada Sabtu lalu, iaitu pada hari ke-11 sekatan jalan raya di Batu 14, Jalan Ipoh menghala ke Kuala Lumpur dan Rawang. Sekarang you dengar arahan, faham? Kita balik, malah seorang saja. Okay, minta kerjasama, faham? Minta kerjasama. Laluan utama berhampiran Pasar Borong Selayang ini satu dari 5 lokasi sekatan jalan raya sempena Ops COVID-19 di bawah pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak. Tangkapan hanya bermula pada minggu yang kedua ini apabila kita melihat masih lagi kurang kesedaran dalam kalangan orang ramai, dan sehingga kini di ABD Gombak kita telah lakukan 13 tangkapan. Tapi kesalahan yang paling utama adalah mengingkari arahan-arahan pihak berkuasa arahan polis lah. Antaranya ialah melanggar sekatan jalan raya, enggan beri kerjasama semasa hendak diperiksa dan sebagainya lah. Urusan apa? Orang tak boleh keluar, saya satu orang, bagi 10 orang. Pelbagai alasan diberikan namun tidak menggugat etika dan tanggungjawab pihak berkuasa dalam menangani krisis COVID-19. Ataupun nanti ambil tindakan. Patah balik sekarang. Daripada 13 ni, 7 orang telah pun dituduh di mahkamah pada hari Jumaat di Mahkamah Selayang. Mereka mengaku salah dan dikenakan denda antaranya antara RM1,000 hingga RM2,000 dan juga ada yang dikenakan penjara sehingga sebulan hingga 2 bulan. Difahamkan sekatan jalan raya dijalankan 24 jam tanpa henti bagi memastikan operasi lebih berkesan. You ni dikategorikan sebagai dah terlalu terdesak sebab memerlukan rawatan dan perubatan. Jadi manakala you tak ada lesen, kami boleh maafkan lagi lah sebab waktu sekarang ni kan waktu yang macam ni kan. Tunggu pengetahuan pun memang susah. Semua yang dari keselamatan ni kena ukur jugalah. Seorang penunggang motosikal diberi notis saman apabila pemboncengnya, kanak-kanak berusia 9 tahun, didapati tidak memakai topi keledar. Dalam situasi yang sukar ini memanglah kita perlu bekerjasama, perlu berganding bahu untuk sama-sama memastikan bahawa kita dapat memutuskan angka ini dan kita kembali hidup seperti normal sebelum ini. Jadi walaupun kita tidak sama, kita harus bersama. Walaupun tak setuju, kita mesti bersatu. InsyaAllah kita dapat berjaya mengharungi dugaan COVID-19. Tindakan seorang pemandu syarikat perkhidmatan kurier mengundurkan kenderaan dalam sekatan jalan raya diragui. Setelah diperiksa, satu botol plastik berisi air disyaki ketum ditemukan dalam kenderaan suspek. Kejadian berlaku ketika pasukan Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor mengadakan rondaan Ops COVID-19 yang turut disertai wartawan Nur Izzati Lokman. Sebaik menyedari kehadiran pihak polis, seorang wanita dipercayai pekerja kedai menjual peralatan logam ini dikesan cuba menutup pagar premisnya. Kejadian berlaku sekitar jam 11 pagi ketika sepasukan pegawai dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor melakukan rondaan di Taman Seri Nanding, Batu 9, Hulu Langan. Saya jaga dulu Selangor, belum saya cakap perempuan lagi. Kamu saya, polis bila kamu buka, polis letak kamu tutup lah macam kamu lagi boleh saya tu. Tunggu pos. Kau ni puluh langkah ni kau bos kau. Bulu langat tinggi dah 100, tidak masuk 140 lah, 150 dah masuk. Selaku Ketua Operasi, ASP Nur Sanizam Nordin segera memberi arahan tegas supaya premis ditutup. Masalah apa hang sebenarnya? Ni hang turun ni, hang mati enjin. Dalam operasi sama, seorang lelaki yang memandu van syarikat perkhidmatan kurier ditahan pihak polis di kilometer 14 Lebuh Raya Kelen Saga, Batu 9, Ceras Kajang. Tindakan suspek mengundurkan kenderaan ketika sekatan jalan raya dicurigai. Itu air kopi bang. Air kopi. Kopi apa? Kopi ketum? Nah. Hang nak kencing aku. Lah betul bang. Cakap terang. Betul.
Betul ketum? Betul tak betul? Aku buat kimia kalau saya ketum. Seorang pemandu ditahan oleh pihak polis ketika sekatan jalan raya dijalankan di sini. Ketika itu pihak polis telah pemandu ini cuba untuk melarikan diri daripada sekatan, namun setelah diperiksa didapati di dalam kenderaannya terdapat air ketum. Siasatan awal mendapati suspek memiliki 3 rekod jenayah lampau berkaitan dadah dan 1 rekod jenayah individu dikehendaki polis atau wanted person juga berkaitan dadah. Berusia 33 tahun, suspek kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang untuk tindakan lanjut. Sehingga Jumaat lalu, sebanyak 6 tangkapan berkait kesalahan melanggar PKP dilakukan di sekitar Kajang. Ya, pihak kami sekarang ni memperketatkan PKP ini dengan memberi amaran yang tegas, dan jika engkar, pihak kami akan memperkuat kuasakan undang-undang di bawah Seksyen 22B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan juga Peraturan 7 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. 6 tangkapan telah dibuat dan 1 pun telah dijatuh hukum penjara selama 4 bulan. Sementara itu di Lembah Subang, Petaling Jaya, tanpa menghiraukan arahan kerajaan, sekumpulan individu leka bermain karem ketika pihak polis menghampiri lokasi. Main kerem lah. Duduklah kat rumah. Kau nak duduk kat balai? Balai saya bawa ke balai. Saya pergi beras dah. Buang sampah mana tadi? Buang sampah ni. Buang dulu sini. Bermain dalam tempoh terhad sahaja, iaitu 1 jam, dijadikan sebagai alasan. Ketika ini masa menunjukkan hampir jam 7 malam. Dahlah pagi, daripada tengah hari sampai petang pukul 5 lebih tu. Maknanya kita lepak lepas tu pukul 6 kita turun dah. Turun di sini sebabnya yalah biasalah kita jadi macam boring, tak ada apa nak itu kan. Kalau ikutkan situasi kita sebelum ni, kita macam lalu kita lepak kan. Jam 8 malam, seorang petugas penghantar makanan segera ditahan selepas enggan memberi kerjasama dengan pihak polis yang menjalankan Ops COVID-19. Lelaki terbabit dibawa ke Balai Polis Kelana Jaya untuk tindakan seterusnya. Tinjauan ini dilakukan kru 999 bersama IPK Selangor di sekitar daerah Hulu Langat dan Petaling Jaya pada hujung minggu lalu. Dan kini bermula semalam, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD telah dikuatkuasa di kawasan Batu 21 hingga Batu 24, Sungai Lui, Hulu Langat. Sehingga Ahad, dilaporkan lebih 800 tangkapan dilakukan PDRM atas kesalahan melanggar PKP di seluruh negara. Minggu 2 ni ada peningkatan mendadak tentang order. Kita standby ready, nanti pagi hantarlah.
Situasi pembelian padik dikesan masih berlaku. Sejurus tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilanjutkan sehingga pertengahan April 2020. Stok produk pencuci, barangan basah dan kering antara yang terus dipantau oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Wartawan Tun Hizami Hashim bersama laporannya. Pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur terus mempergiatkan pemantauan ke atas bekalan barangan keperluan di sekitar ibu negara dikelolakan oleh Ketua Pegawai Penguatkuasanya Azim Nazuri. Menerusi pembahagian kepada 5 kumpulan, anggota KPDN HAP dikerah untuk melakukan pemantauan sekurang-kurangnya di 5 buah premis setiap hari. Pihak KPDN HAP Kuala Lumpur memantau sebuah kilang di Segamut ini bagi memantau bekalan makanan memandangkan tempoh pelaksanaan PKP telah pun dilanjutkan sehingga 14 April dan menurut pemilik kilang ini mendapati bahawa stok makanan mencukupi sehingga bulan puasa nanti. Bekalan barang basah khususnya daging lembu di kilang ini diperolehi dari negara Timur Tengah sebelum diedarkan ke pasaran tempatan. Bekalan semua okey, tak ada masalah. Bekalan okey lah, semua tak ada masalah. Kita dah extend sampai 14 hari bulan kan? Cukup. So cukup. Tak ada masalah. Orang pun masak untuk cukup saja. Tak ada pasir lah. Kita ada daging, sama itu ubi, sama itu chicken frank, sama itu mentega, sama cheese lah pun semua hantar. Seminggu 2 ni ada peningkatan mendadak tentang order. Kita standby ready, nanti pagi hantar lah. Tiap-tiap hari dia ada bagi order lah. Kita prepare overnight, besok hantar lah. Fast moving daging lembu yang biasa ni lah. Itu fast moving lah. Sementara itu, bekalan barangan kering juga berada di bawah pemantauan pihak KPDN HAP kerana segelintir pengguna dilaporkan mula melakukan pembelian secara borong sehingga dikhawatiri akan kehabisan stok. Bekalan barang kering seperti bawang khususnya antara yang dikhawatiri tidak mencukupi kerana negara yang mengeksport barang kering ini dilaporkan sedang menjalani perintah berkurung. Namun pihak kilang ini mengambil langkah inisiatif dengan menghadkan jumlah penjualan iaitu 10 paket maksimum dijualkan kepada pemborong ataupun pelanggan yang datang ke sini. Begitupun pihak pasar borong ini dilaporkan dalam rundingan untuk mengimport bekalan bawang dari negara tembok besar bagi meneruskan penjualan barangan kering itu kepada pengguna. 14 hari bulan ni cukup tak bekalan? InsyaAllah. Kami pun berharap macam itulah supaya stok cukup. Sebelum ni dia macam normal lagi. Cuma start daripada PKP ni cuma permintaan jadi tinggi lah. Start pula dah umum, kerajaan dah umum tambah lagi 2 minggu, lagi orang pusu-pusu datang beli. Cuma sekarang ni yang jadi masalah, diorang dah close diorang punya port. So kontena yang kita orang order, macam kita order 10 kontena, dapat lepas 4 kontena saja. Stok akan kurang sebab diorang tutup sebulan. Manakala di Jalan Munshi Abdullah, sebuah pasaraya dilaporkan turut menjadi tumpuan pengguna untuk mendapatkan stok makanan untuk simpanan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada para pelanggan yang dihargai. Kami menasihatkan agar para pelanggan untuk mengekalkan jarak sosial dengan mengikuti garis yang ditandakan di kaunter kami. Sila membasuh tangan anda dengan sanitizer yang disediakan. Untuk sebarang bantuan atau pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk mendapatkan bantuan daripada kaki tangan jualan kami. Sekian, terima kasih. Pemantauan pada jam 2 petang di sini mendapati pihak premis bijak dalam mengawal penjualan stok makanan, terutamanya roti dan telur kepada pengguna. Selepas dia umumkan dia akan extend lagi 14 sampai 14 April, memang you tahulah customer dah mula panik dan masa tu dia datang sekali dia buat kita ada panic buying lah. Jadi so kita ramai juga customer kita. Tapi dia bergantung pada waktu dia dan gradually dia kurang. Dia macam pagi, petang, tengah hari macam tu. Tapi buat masa ni kita tak ada peak dan off peak. Kita kadang-kadang tengok sama je. Sebab kita sentiasa ada customer datang nak beli barang. Stock kita no problem. We are always ready to service our customers with all our stock yang kita ada lah.
Produk pencuci dan topeng mulut turut laris di pasaran. Ekoran pengguna kian bimbang dengan penularan wabak COVID-19 yang telah mencatatkan lebih 2,000 kes di Malaysia. Boleh beli 2 paket saja. Satu paket 4,5. Dalam satu itu 3 lapis. Okay. Pihak pasaran ini turut mengambil langkah dan strategi yang sama dengan menghadkan pembelian barangan, khususnya topeng mulut dan juga pembersih tangan. Mereka turut menyediakan kaunter khas kepada golongan yang bekerja di barisan hadapan seperti polis dan juga jururawat untuk memudahkan perjalanan mereka membeli barang untuk kembali ke tugas asal mereka. Walaupun beberapa stok barang keperluan didapati semakin berkurangan, pihak KPDN HCP masih berpuas hati dengan kadar dikenakan terhadap pengguna yang tidak mencecah harga siling. Sedikit kekurangan, tapi saya percaya di peringkat ini stok telah mula sampai. Kita berharap stok akan cukuplah untuk hari akan datang. Bagi pihak kementerian, sama juga dengan yang dinasihatkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri KPDN, supaya para pengguna tidak membuat pembelian panik di masa-masa begini. Sebagai rekod, sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana pada 18 Mac lalu, pihak KPDN HCP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah menerima lebih 240 aduan mengenai bekalan barangan keperluan daripada pengguna. Terima kasih kerana anda setia bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan, maklumat maupun video berkaitan kejadian jenayah boleh disalurkan menerusi email dan laman sosial rasmi 999, termasuk Instagram, Twitter dan Facebook seperti yang tertera. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Elakkan berada di tempat awam dan orang ramai jika tiada sebarang keperluan. Duduk di rumah. Terima kasih kerana bersama dengan saya Anim Izzati selama hampir 4 tahun dalam program 999. Saudara, mulai minggu hadapan, anda akan terus bersama dengan pengacara baharu, Sofia Nursolihatun. Terima kasih, Anim. Diharapkan anda terus setia bersama 999. Kami, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah. Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 14 April 2020. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilanjutkan. Menggunakan pakai lorok tu dengan bantuan air biasa. Ini kawasan risiko COVID-19. Pemantauan darat, laut dan udara diperketatkan. Bila balik ke rumah masing-masing. Dah bagi masa 5 minit. Saksikan Ops COVID-19 dalam 999 Selasa jam 9 malam di TV3.